السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل في القرآن الكريم: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين صدق الله العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين. Sidang jamaah, rakan dan sahabat yang dirahmati Allah, termasuklah juga anak-anak kita yang bersama kita beberapa hari di surau kita ini. Saya difahamkan daripada Ampang, ya. Seterusnya hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini dengan izinnya dapat kita sama-sama salat jamaah subuh dan juga memanfaatkan ruang waktu ini untuk sedikit tazkirah, mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Sidang jamaah hari ini 8 Oktober 2022 dan kita selalu lupa kepada bulan Hijriyah. Hari ini ialah 11 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Dan besok akan berlangsungnya satu hari yang sangat besar. Maknanya dalam sejarah tamadun manusia, tak lain tak bukan ialah hari kelahiran junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga digelar sebagai Yaumul Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya sengaja mengambil maudhu' ini pada hari ini walaupun selalunya saya merujuk kepada kitab karangan Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, tetapi bagi meraihkan kelahiran Nabi dan kita nak tengok sedikit satu kesan besar kepada lahirnya satu orang manusia agung yang mengubah tamadun manusia yang disebutkan oleh Allah Ta'ala yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, yang mengeluarkan manusia daripada kegelapan, kejahilan, kebobrokan masyarakat kepada cahaya kebenaran, tak lain tak bukan ialah membawa kebenaran Islam. Ada satu kitab yang sebenarnya yang dianggap sebagai kitab yang ada autoriti, ya, tentang sirah nabawiyah ini, ya. Di samping kitab Fiqhus Sirah karangan almarhum Fadilatul Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti yang juga kita selalu rujuk, tetapi juga kitab yang juga selalu dirujuk di samping Sirah Ibnu Hisham ialah satu kitab yang namanya Ar-Rahiqul Makhtum Sirah An-Nabawi, perjalanan hidup insan agung dari kelahiran hingga saat terakhir. Nukilan dan juga tulisan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau kita dalam dunia akademik selalu kita rujuk kitab ini yang dianggap sebagai kitab yang ada autoriti dan benarnya dengan sumber-sumber maraji' ilmiah, begitu. Jadi kalau tuan-tuan bakal nak meneliti kehidupan Nabi, sebab Nabi ini sangat besar dan dekat kepada kita. Sebab itu kita kena tahu hidup Rasulullah. Malah baru-baru ini ada satu orang penulis, kesempatan saya bertemu di satu masjid, menulis bagaimana Nabi menjaga kesihatan
rawatan Nabi, termasuklah kitab juga yang dinamakan Tibbun Nabawi, iaitulah kitab perubatan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang jamaah yang dirahmati Allah, balik kembali kepada kelahiran Nabi ini sebenarnya telah pun disebutkan oleh Allah dalam surah Saf yang kita baca dalam salat subuh tadi, agak panjang surahnya. Membicarakan tentang Nabi Musa alaihissalam, lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni Rasulullah ilaikum falamma zaghu Allah wa fazaghallahu qulubahum. Nabi Musa berkata, kenapa kamu menyakiti daku? Kamu tahu bahawa aku ini Rasulullah, pesuruh Allah yang didatangkan kepada kamu membawa kebenaran. Habis ayat tu, sebenarnya ayat ini tuan-tuan as-saf menganjur kita supaya berjuang menegakkan Islam dalam satu saf, jangan bercerai-berai. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Allah suka kepada mereka yang berjihad pada jalan Allah dalam satu gagasan, gabungan, satu rangkaian besar, ibaratkan mereka ini bangunan yang tersusun rapi. Ayat yang kemudian disebutkan oleh Allah, wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Apabila Nabi Isa ibnu Maryam berkata, wahai kaum Bani Israel, sesungguhnya aku ini salah seorang daripada Rasulullah yang didatangkan kepada kamu, membawa khabar gembira bi rasulin mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'dismuhu Ahmad, membawa khabar gembira bahawa akan datang selepas kepergianku nanti satu orang Rasul yang namanya Ahmad. Itulah juga Nabi Muhammad yang juga dikenali dengan Al-Mustafa. 3 nama Nabi: Ahmad, Muhammad, Al-Mustafa. Dan Nabi Isa dah tahu dah. Cuma Nabi Isa tak menyangka bahawa dia nantinya akan dibunuh oleh pengikutnya, oleh orang Bani Israel sendiri kerana pembelotan salah seorang daripada pengikut setianya Al-Hawariyun yang bernama Yahuza. Itu yang disebutkan dalam ayat terakhir itu. Man ansari ilallah, siapakah di kalangan kamu yang nak membantu aku menegakkan jalan Allah? Qala al-Hawariyun nahnu ansarullah. Maka berkata Hawariyun, kamilah wahai Isa pembantumu kepada Allah. Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel, sampai habis ayat. Nabi Isa bawa ajaran yang sama sebenarnya. Sebenarnya ajaran yang Nabi bawa ni merupakan rumusan dan kesimpulan, the conclusion of the previous teachings by the previous Rasul and Prophets. Walaqad ma'athna fi kulli ummatin rasula. Temanya sama je. An ya'budullah wajtanibut taghut. Semua para mursalin, para rasul daripada Adam sampai Nabi Muhammad membawa tema yang sama, iaitulah i'budullah, sembahlah Allah, la tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali mensyirikkan dengan Allah dengan sesuatu makhluk, wajtanibut taghut, menolak penyembahan kepada berhala dan juga kepada manusia. Nabi Isa alaihissalam akhirnya melarikan diri, ringkas ceritanya sebab kita nak fokus pada sirah Nabawi ini, bersembunyi, tapi salah seorang pengikutnya belot kerana dihulur dengan bayaran yang lumayan. Ya, manusia boleh dibeli pak. Dan kita tengok pun orang hebat macam mana pun bila dibeli dengan tawaran-tawaran hebat, tawaran kedudukan,
tawaran harta benda dan tawaran-tawaran kemewahan dunia, belot. Yahuza belok beritahu Isa sembunyi di sini. Mereka menerobos Nabi Isa AS dan mereka membunuh Nabi Isa yang disebutkan oleh Allah, ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. They are neither assassinated him nor crucified him. Nevertheless, Isa has been lifted to the sky to meet Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak salib Nabi Isa, tetapi syubbiha lahu, satu orang manusia, Yahuza tadi, ditukar rupanya menjadi Nabi Isa, dan yang sebenarnya yang disalib ialah Yahuza, bukan Nabi Isa. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, itu kisah dah ada dah. Allah dah cerita dah. Cuma apa signifikannya kelahiran Nabi? Manusia besar berjiwa agung yang bukan sahaja menjadi pemimpin umat Islam, tetapi Nabi Muhammad ini pemimpin akhir zaman, merentasi benua, merentasi budaya, merentasi bangsa, merentasi agama-agama lain yang dianggap sebagai manusia yang pertama, yang paling ulung dalam mengubah sejarah tamadun manusia. Kita nak sebutkan ini sebab satu orang astronomis daripada Amerika, bukunya tersohor, John Michael Hart, menggariskan the 100 influential people in the world, 100 orang yang berpengaruh dalam dunia ni, pemimpin-pemimpin dunia. Namalah Mao Zedongnya, Abraham Lincolnnya, Napoleon Bonaparte-nya, Hitlernya, Karl Marx-nya. Kalau di rantau ini kita ada Soekarno-nya, kita ada Ferdinand Marcos-nya. Manusia-manusia yang memimpin dunia, negara Arab. Kita ada Muammar Gaddafi, kita ada Saddam Hussein, kita ada siapa lagi tu, Bashir al-Assad, Hafizul Assad. Ini pemimpin-pemimpin dunia ini yang merubah tamadun, termasuklah Nehru di India itu, yang orang berbicara tentang the revolution of the civilization, perubahan tamadun. John Michael Hart, satu orang penulis prolific daripada mereka, menggariskan sebenarnya di kalangan semua pemimpin ini meletakkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang pertama. Maknanya hebat Rasul kita ni, tuan-tuan. Sebab itu kita ni ingatkan hari ini. Maulid Nabi, kita ada baca selawat, kita berzanji. Walaupun kalau orang-orang sekarang ni yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi, yang kata kenapa nak maulid ni, nak meraihkan kelahiran Nabi, tak payahlah kita ikut ajaran Nabi-nya. Yang puak-puak ni dia kena tentang je tradisi kita ni. Dengan izin, semalam saya berkhutbah di satu masjid di Kuala Lumpur. Teks khutbah yang barangkali Selangor pun sama, yang disediakan oleh Jawi dan Jais di Kuala Lumpur itu, menyentuh sebagai dalam muqaddimah khutbah itu menyatakan bahawa meraihkan kelahiran Nabi ini digalakkan dalam Islam sebagai tanda kita terhutang budi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini disepakati sebagai contoh pandangan daripada almarhum Fadilatul Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi yang baru meninggalkan kita beberapa minggu yang lepas, Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan tokoh-tokoh ulama muktabar muasarah yang lain. Jadi tidak salah. Yang guru-guru ni tak habis-habis cerita. Sampai selawat pun tak boleh. Mengulangi nama Allah pun tak boleh. Tak payah sebut nama Allah. Sebabkan Allah Ta'ala sebutkan wazkurullaha katsira. Sebutlah nama Allah sebagai tanda kerinduan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sebab itu perbanyakkanlah selawat. Antara cinta kita lah. 2-3 malam lepas satu orang ustaz datang diajar kita selawat. Macam-macam selawat lah. Saya selalu sebut ada selawat Ibrahimiyah. Ada sebut selawat Syifa. Ada selawat Tafrijiyah. Ada selawat Al-Fatih. Kita minta mudah-mudahan dengan selawat ini kita dinaungi dan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, menelurusi kelahiran Nabi ini, kita tahu Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Dalam kesempatan yang ringkas ini kita nak kongsi beberapa sirah dan ibrah daripada kelahiran Nabi. Yang pertama, Nabi bila lahir saja dihantar oleh ibunya Aminah untuk disusui oleh ibu-ibu susuan. Ada 3 orang ibu susuan Nabi. Yang pertama ialah Ummu Aiman. Yang kedua, Suwaibah. Suwaibah ini ialah muwallad ataupun satu orang budak milik kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu budaknya ataupun hambanya namanya Suwaibah. Aminah hantar Nabi untuk disusui oleh Suwaibah tadi. Abu Lahab ni kafir. Akhirnya Abu Lahab memerdekakan Suwaibah. Dan kerana itu dalam satu hadis, dalam teks yang kita baca, ada satu hadis yang menyebut bahawa ada ketikanya Abu Lahab mendapat sedikit kerehatan ketika berada di neraka yang dilaknati oleh Allah dengan jelas dalam Al-Quran. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sampai akhir ayat itu kan. Diistirahatkan kerana Abu Lahab memerdekakan satu maula yang bernama Suwaibah kerana rasa terhutang budi begitu membesarkan dan menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhir sekali selepas Ummu Aiman, Suwaibah, yang kita tahu yang menyusukan Nabi ialah Halimatus Sa'adiyah. Yang disebutkan juga dalam kitab ini tuan-tuan, Nabi lahir di kota Makkah, di bandar besar. Makkah ni sibuk dengan pusat perdagangan, sebab itu Abrahah nak serang Makkah. Cemburu Habsyah, tidak didatangi orang, orang bertumpu ke Makkah. Sibuk, macam kita lah sibuk di Kuala Lumpur. Aminah hantar bertemu dengan Halimatus Sa'diyah yang tinggal di wadi kampung-kampung. Lembah-lembah yang tak ramai manusia. Antara yang disebutkan, di kampung ini yang masih kaya dengan peradabannya, bahasanya masih santun, sastranya masih sangat tinggi. Sebab zaman dulu tuan-tuan, orang yang diangkat dalam masyarakat ialah sastrawan dengan apa yang disebutkan sebagai adabul Arabi. Orang yang pandai bersyair, itu orang hebat. Macam kita lah di Malaysia ni kan tuan-tuan kan. Sekarang tak nampak sastrawan. Dulu ada pengiktirafan sekadar menyebut tokoh-tokoh sastrawan negara. Pak Syanun Ahmadnya, Usman Awangnya, Bahazinnya, Samad Ismailnya, Samad Sa'idnya, malah karya besar yang barangkali juga berpengaruh pada kita ialah Buya Hamka dengan 2 novelnya yang kita ulang-ulang kita baca, iaitulah Siti Nurbaya dan juga Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Jadi zaman Nabi juga begitu, sebab itu ada syair-syair yang sampai sekarang, sampai macam Yusuf Saqafi pun nak bunuh orang Mekah pun ketika masuk atas arahan Yazid bin Muawiyah yang kejam, menyerang kota Mekah, menghalalkan darah penduduk Mekah.
Abu Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Sampai dia nak bunuh orang Mekah pun dia masih bersyair, tuan-tuan. Apa syairnya? Inni la ara ru'usan qad ayna'at wa hana qitafuha wa inni la sahibuha. Apabila aku masuk Mekah ni, aku telah melihat kepala-kepala yang masak ranum, yang menunggu masa untuk dipetik, dan akulah yang akan memetik kepala-kepala yang ranum ini. Maknanya dia nak cantas, nak bunuh penduduk Mekah tu. Termasuklah satu orang anak kepada Asma binti Abu Bakar. Tak silap-silap Allah bin Zubair. Gitu. Sampaikan syair, tuan-tuan. Satu syair yang juga memberikan motivasi kepada kita. Ajuhazaz syaki wa ma bikada. Kaifa taghdu idha ghadawta alila. Inna syarral janati fil ardi nafsun. Tatawaffa qabla ar-rakhilir rakhila. Ini juga syair yang masyhur. Wahai orang-orang yang mengeluh. Asyaki ma bikada. Apa kamu sakit ni? Sakit apa kamu wahai orang-orang yang mengeluh? Kaifa taghdu idza ghadawta adila. Bagaimana kamu boleh meneruskan kehidupan apabila berpagi-pagi hari kamu telah mengeluh dan merintih. Inna syarral janati fil ardi la nafsun. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di bumi ini ialah seseorang yang tatawaffa qabla ar-rakhilir rakhila, yang dah mati sebelum dia mati. Jadi Nabi diajar dengan, sebab itu tuan-tuan, Arab ni dia ada sastranya, termasuklah kita. Ibrah yang disepakati ulama, kita ni nak besarkan anak. Malah dia juga disebut oleh Said Rahman Al-Buti. Kenapa Nabi lahir, ayah dah mati, Aminah Nabi umur 2 tahun lebih, Aminah pula mati, dipelihara oleh Abdul Muttalib, atuk pula mati, dipelihara oleh Abu Talib yang menjaga dan melindungi Nabi, tapi Abu Talib tak masuk Islam sehingga hari kematiannya. Apa ibrahnya? Dihantar pula ke wadi-wadi yang sunyi. Sebab sebenarnya dikatakan yang pertama nak menyediakan Nabi dengan satu adab, bahasa yang sopan santun untuk menyantuni ummah. Macam kita sekarang tuan-tuan lah, anak-anak kita sekarang kau tengok kan, sekali-sekala kena hantar anak kita balik kampung, kita masih ada kampung. Biar kena ni kambing, biar kena ni ayam, ni ikan semilang, ni ikan keli, ini. Kadang-kadang budak-budak sekarang dia tak kenal lah tuan-tuan. Dia tahu ayam, makan ayam, tapi macam mana rupa ayam dia tak tahu. Dia tak tahu ayam telur, ada ayam kampung, ada ayam pencin, ada. Dia tahu makan daging ayam. Yang tahu KFC je tuan-tuan, McDonald. Tu je tuan-tuan. Biar dia tahu balik kampung macam kita lah. Saya ingat tuan-tuan macam lebih kurang umur saya lah. Kalau tuan-tuan tak lebih muda ataupun lebih tua pada saya. Kita nostalgia balik. Yang buat kita buat kuat ni apa tuan-tuan? Musim bulan puasa, panjat bukit cari buluh buat bedil. Potong buluh, beli obat kabaik. Oi, itu teri betul. Kain batik Jawa mak, buat layang-layang, buat ekor wow burung. Mengaruk mak kita, marah. Ialah sayang batik Jawa. Tengok pula lopak-lopak tu, pergi cari ikan sekilau. Bersisik betih tuan-tuan. Betul tak? Tak ada nak main sangat, main petik mata. Jadi awak ingat tak petik mata tu? Buluh. Ting, ting, tong. Itu yang memberikan kekuatan kepada kita. Anak-anak sekarang tuan-tuan, apa mainnya? Ni. Mak ayah pula tak nak anak kacau makan, bagi gadget. Main dah engkau. Doraemonnya dengan entah benda-benda, ada bedu-bedunya, entah macam-macam. Budak-budak sekarang dia main ni tu. Di taman sebelah kita ni ada taman permainan depan lepak tu. Sebelah wilayah tu lah. Saya buat-buat, kata, kenapa tak ada orang main? Dia kata budak-budak sekarang ni bukan nak pergi main taman permainan dah. Dia duduk main, tengok TV, duduk main gadget. Ni yang sebenarnya yang obses,
Yang lagi-lagi rosak tuan-tuan, kerana ada ni yang terlampau-lampau ni. Tuan-tuan tengok bagaimana ikatan keluarga makin renggang. Anak-anak saudara balik, kumpul ramai-ramai. Kita tengok kumpul ramai-ramai ni, nak tanya khabar, nak sama-sama masak, sama-sama makan. Macam kita kan, tradisi dulu tuan-tuan. Macam kita nak buat bubur Asyura. Dulu saya masih ingat nak buat bubur Asyura. Potong kelapa, kopek kelapa, kukur kelapa, perah kelapa, kacau sama-sama. Itu datangnya kemesraan. Sekarang ni tak ada, semua ready-made belaka dah tuan-tuan. Sehingga akhirnya, bila anak-anak cucu balik, saudara mara balik datang, masing-masing sibuk dengan gadget, kalaupun tidak dengan televisyen dan sebagainya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, balik semula kepada pandangan Dr. Said Ramadan Al-Buti, dikatakan bahawa Nabi memang direncanakan oleh Allah pertamanya untuk menjadi yatim piatu yang memang didedahkan dengan kehidupan pada umur awal dengan hidup yang susah. Pasal apa? Nak sediakan Nabi dengan kekuatan jiwa yang kental untuk menghadapi masyarakat, sebab bila Nabi Muhammad umur 40 didatangkan satu tugas besar, ballaghal amanah addar risalah wa nasuham ummah wa jahada fi sabilillah. Sebab itu tuan-tuan, Nabi bila kuat, hanya kita kan, bila kita dah kuat ni, susah biasa dah. Tapi orang yang tak pernah susah, bila susah, susah yang amat-amat sangat. Kan? Baru masuk ke dalam, sehari dua dah sibuk keluar dah. Pergi pusat rehabilitasi, mengadu, memanglah susah tuan-tuan. Terpencil daripada orang, hidup dalam istana kayangan daripada kecil. Tapi kita ni tengok Nabi tuan-tuan begitu kan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam sirah, barangkali sahabat kita Ustaz Wan Sobani pun selalu sebut dalam sirah Nabawi dia. Dia kata bagaimana Nabi bila turun wahyu suruh menyebarkan Islam, 3 surah pertama tu, Al-Alaq, Al-Muddathir, itu tugas Nabi menyampaikan Islam. Qum fa'anzir, Rabbaka fakabbir, Thiyabaka fatahhir, Warrujza fahjur, Wala tamnun tastaksir, Wali Rabbika fakbir. 5 ayat tu tuan-tuan jelas. Qum fa'anzir, bangun wahai orang yang berselimut, bagi ingatan. Apa prasyaratnya? Rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu. Thiyabaka fatahhir, pakaianmu bersihkan. Malah dalam kitab ni juga disebutkan, ketika Nabi disusui oleh Halimatus Sa'diyah, ketika Nabi masih kecil, datang Jibril alaihissalam membedah perut Rasulullah, membedah hati Rasulullah untuk membuangkan hati Nabi daripada kekotoran sifat-sifat keji yang dimiliki oleh manusia biasa. Thiyabaka itu merujuk kepada pakaian zahir bersih, hati juga kena bersih. Apalagi pesanan Allah Ta'ala pada Muhammad, warrujza fahjur, nak menjadi pendakwah, tinggalkan hidup yang mewah-mewah. Extravaganza life. Sebab bila hidup mewah-mewah ni, kamu tidak akan merasa denyut nadi orang-orang yang susah, rakyat marahin. Warrujza fahjur, wala tamnun tastaksir. Jangan kamu bercita-cita untuk membanyakkan harta benda kamu dengan kerja-kerja dakwah. Turun Mudaththir tuan-tuan. Nabi dah bawa selesai tu, dah sampaikan Islam. Turun ayat yang ketiga tuan-tuan. Apa dia? Al-Muzammil. Tengah ayat tu tuan-tuan, kalau tengok kan, mentadabbur ayat Muzammil ni, Allah Ta'ala sebutkan, inna sanulqi alaika qawlan thaqila, inna naji'atal lail hiya ashaddu wat'an wa aqwa qila, inna laka fin nahari sabhan tawila. Wahai Muhammad, kami akan turunkan kepada kamu satu tugas yang besar.
kerana kamu bangun malam, terdetik hati kamu berdoa kepada Allah, kamu dekat dengan Allah, kerana siang hari kamu punya urusan yang banyak. Sebab itu tuan-tuan, ibrah pertama, Nabi dilahirkan yatim piatu, disusui untuk mendidik Nabi menjadi manusia yang kental dan hebat, yang hidup penuh dengan dugaan daripada lahir sampai Nabi nak mati. Kita tahu tuan-tuan kan, wafatnya Rasulullah pada usia yang sangat muda, 63 ni muda sangat. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala bagi dah cecah 70 lebih. Tapi dah 70 ni tuan-tuan sedia untuk sakit. Ya? Sedia untuk sakit, sedia untuk mati. Kalau orang datang sakit tu alhamdulillah Allah Ta'ala bagi segena tu. Sedialah. Badan tak kuat dah. Tanya sahabat kita, Ustaz macam mana? Allah, Dr. Yusuf, anak ni sakit lutut. Tak ada grease dalam lutut dah. Tu yang ramai kawan-kawan kita ni duduk sembahyang atas kursi belakang tu, tak ada grease hilang belakang tu. Betul tak? Sedia untuk sakit. Tak masuk gout dan sebagainya. Jadi, kalau balik Nabi sendiri kau tengok hujung hidup Nabi, dalam kitab yang sebut, Nabi sampai nak mati pun masih diuji oleh Allah. Dalam perang Khaybar, perang terakhir, Nabi pergi sama dan ditipu oleh satu orang wanita Yahudi yang konon-kononnya nak jamu Nabi lah. Nabi dia tak tahu apa betul-betul, dia makan lah. Rupa-rupanya dalam kambing yang dihidangkan kepada Rasulullah itu diletakkan racun. Sebab itu kita tuan-tuan ni dengan izin Allah lah, baca jangan lupa ya. Bismillah 5 tu, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirkafi, Bismillahirmu'afi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. InsyaAllah dengan ayat basmalah 5 ni insyaAllah terjaga. Tapi Nabi pun kena racun. Dan bukan sembarang, ada sahabat dalam kisah dalam kitab ni, bukan sahabat termakan racun macam sama Nabi, sahabat ni mati terus. Cuma Rasulullah bertahan, muntah darah, sampai akhirnya membawa kepada maut. Antara asbab kepada kewafatan Rasulullah itu ialah menderita daripada racun yang tak habis. Sisanya dalam badan baginda kerana racun yang diberi oleh wanita Yahudi tadi yang sangat dendam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak masuk lagi Nabi kena sihir. Tak masuk lagi Nabi kena fitnah. Malah Allah Ta'ala sebutkan bagaimana Nabi ni, Allahu Akbar tuan-tuan, Rasulullah hidup dia bukan senang, bukan jadi raja besar merintah sembarangan, tidak. Yang disebutkan oleh Allah, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka au yaqtuluka au yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Sampai Nabi ni jiwa kuat ni menerima apa dia tuan-tuan? Menerima 3 perancangan musuh orang Quraisy ke atas Nabi. Yang pertama, yusbituka, nak penjara Nabi. Memang dia nak penjara Nabi, nak tangkap Nabi. Boykot umat Islam. Yang kedua, yaqtuluka, memang nak bunuh Rasulullah. Kan sebelum hijrah kan Ali ganti kita tahu cerita tu kan, memang nak bunuh. Yang ketiga, yusbituka, yukhrijuka, mengeluarkan kamu daripada bumi Makkah, sehingga akhirnya Nabi nampak tak ada jalan dah di Mekah ni. Allah Ta'ala bagi wahyu, hijrahlah. Infiru khifafan wa thiqala. Bila suruh hijrah pula, tak nak pula hijrah para sahabat. As-sabiqunal awwalun, sayang Mekah. Sampai Allah Ta'ala sebut dalam surah Taubah. Ma lakum iza qila lakum munfiru fi sabilillah itsaqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Sedang jamaah, penghujung hidup Rasulullah, cintanya Rasulullah pada kita, sampai juga diriwayatkan Rasulullah dalam keadaan sakit pun, ini penting ibrah pada kita tuan-tuan,
Nabi masih mencintai jamaah solat. Rumah Nabi dalam Masjid Nabawi kita pun tahu bukan? Dia panggil Abu Bakar, sahabatnya juga mertuanya, ya Aba Bakrin, aqimus solah kun imamam fis solah. Jadilah imam gantikan daku. Tapi Nabi bila Abu Bakar dalam keadaan sakit yang teramat sangat, tuan-tuan, masih buka mengintai lansir, dan Nabi tengok Abu Bakar dan para sahabat mendirikan salat berjamaah dan rindunya Rasulullah untuk sama-sama berjamaah. Begitu. Sehingga akhirnya sidang jamaah yang dirahmati Allah, detik yang sangat memilukan pada kehidupan baginda dalam keadaan kering yang teramat sangat itu, akhirnya baginda didatangi oleh satu orang hamba Allah yang berjumpa dengan pertamanya anaknya Fatimah. Fatimah ni sangat sayang pada Nabi walaupun Nabi dah kahwin, dah ada Aisyah, dah ada isteri-isteri yang lain. Tapi cinta Nabi pada Fatimah tidak berkesudahan, tidak ada titik noktahnya. Masih jaga ayah dia. Ibrahnya tuan-tuan, anak-anak perempuan kita, didiklah walaupun dah ada suami, tapi sayang dan setanya pada ibu bapa jangan jangan luntur, tuan-tuan. Fatimah jaga. Datang hamba Allah ini. Ya Fatimah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya datang nak jumpa ayah kamu. Fatimah jawab, ayah saya pesan tak nak terima tetamu sebab ayah sedang menguruskan sakitnya yang teramat sangat. Kata lelaki ini, wahai Fatimah, beritahu ayah kamu, aku mesti jumpa dia pada hari ini. Didesak beberapa kali, Fatimah masuklah. Jumpa Rasulullah yang sedang kesakitan. Wahai ayah, satu orang lelaki nak jumpa ayah. Saya beritahu dah, ayah sakit, tak boleh terima tetamu. Tapi dia nak jumpa juga ayah. Nabi tanya, kenalkah kamu siapa dia, wahai Fatimah? Wahai ayah anda, saya tak kenal. Tapi apabila saya bertentang mata dengannya, wahai ayah anda, berdiri bulu roma saya. Saya rasa macam satu perasaan takut yang teramat sangat. Manusianya sangat hebat. Kata Rasulullah, wahai anakku Fatimah, itulah dia Israel, malaikat maut datang nak jumpa dengan ayah pada hari ini. Izinkan dia masuk. Ini saat yang sangat sedih, tuan-tuan. Assalamualaikum wahai Rasulullah. Nabi jawab, Assalamualaikum. Saya tahu Tuan Israel, malaikat maut. Gerangan apa Tuan datang? Nak ziarah ke nak ambil nyawa daku? Israel kata, hari ini, malaikat maut kata, ya Rasulullah, hari ini aku datang untuk dua-dua tujuan. Yang pertama nak ziarah Tuan. Yang kedua, Allah perintahkan daku untuk mengambil nyawa Tuan. Iza jaa ajaduhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nabi bersedialah kalau begitu, aku redha. Aku dah sempurna dah risalah aku, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dah sempurna dah. Daripada Allah aku datang, kalau Allah nak ambil aku hari ini, aku redha. Tuan-tuan, ceritanya, kita muktabar cerita bagaimana Israel nak mengambil nyawa Rasulullah. Setengah ulama menyebut, nyawa kita ini akan diambil daripada ubun-ubun kepala kita. Sakitnya bermula daripada kaki sampai ke badan, naik ke dada sampai ke hujung kepala. Walaupun ada setengah ulama berpendapat diambil daripada hujung kaki. Tapi yang jelas, Nabi dalam keadaan begitu dan Israel beritahu. Setengah riwayat menyatakan, hari ini aku nak mengambil nyawa kekasih Allah, manusia agung. Aku mengambil dengan cara yang paling perlahan. Tetapi Nabi masih merasakan kesakitan yang teramat sangat. Sebab itu Nabi minta air pada Fatimah. Fatimah bawa air dan Nabi minum, Nabi sapukan pada wajahnya. Dan Nabi bacakan doa yang kita selalu baca. Bacalah tuan-tuan. Ini doa maksurat. Allahumma hawwin alayya
fi sakaratil maut. Ya Allah, mudahkanlah aku menghadapi saat-saat sakratul maut ini. Dan akhirnya Nabi dalam keadaan yang sakit, yang dianggap sebagai kafarah kalau ada sikit salah silap. Sudah tentulah Rasul maksum, tidak ada salah silap. Tapi kesakitan yang dialami oleh Rasulullah itu untuk menjadi ibrah pada kita bahawa kematian itu satu yang sangat menyakitkan. Akhirnya Nabi kembali ke rahmatullah. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, menelusuri kehidupan baginda yang penuh dengan halangan dan kesusahan. Walaupun Nabi boleh hidup senang lenang, tapi Nabi menjalankan risalah bawa agama Islam yang sampai hari ini kita warisi. Syukurlah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita sentiasa memperingati junjungan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sempat pergi, ada rezeki lebih, pergilah ziarah Madinah, tuan-tuan. Pasal apa saya kata gini, tuan-tuan? Satu hadis sebut, man zarani ba'da mamati ka'annahu zarani munzu hayati. Abang-abang kita datang pergi ke kubur Rasulullah baru ni. Anjir, ramai orang je. Ramai. Kita tahu kubur Rasulullah bukan boleh lama pun, tuan-tuan. Tapi Nabi kata apa? Sesiapa yang ziarah aku selepas aku mati, seolah-olah orang itu bertemu dengan aku ketika aku masih hidup. Jadi kalau tuan-tuan ada rezeki lebih, ziarah. Walaupun kita tahu ramai manusia, biasalah. Maka tengok Kaabah, tengok pun dah dapat pahala doa. Dan ternyata tuan-tuan, dengan syafaat Nabi, dengan barakah Kaabah ni tuan-tuan, kadang-kadang penyakit-penyakit kita yang tak terobat dengan perubatan biasa, dengan doa di multazam, di makam Ibrahim, di hadapan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dapat barakah dan syafaatnya. Saya nak kongsi sikit tuan-tuan ya. Saya nak kongsi. Tak apalah, tuan-tuan berkenal saya dah, bukan baru kita hidup sini kan, 30-40 tahun dah. Anak bongsu saya tu, sekarang dah ada anak dah, besar dah, kena epilepsi, tuan-tuan. Epilepsi ni sawan. Tahu, tengah-tengah berdiri, pum, jatuh. Tengah-tengah makan, pum, rebah. Orang sawan. Kalau bahasa kasarnya, tak elok nak sebut, tapi sebutlah. Gila babi. Sawan ni ringan sikit. Kalau gila babi tu, saya pernah tengah-tengah saya mengajar, saya buat kursus untuk ustazah di pejabat saya. Ustazah perempuan ni, dia tahu dia sakit. Tengah-tengah saya mengajar, tiba-tiba dia rebah jatuh, keluar helium, berbuih je. Saya pun panik, tuan-tuan. Saya kata, kenapa ni? Kawan-kawan dia tahu dah. Dia kata, tak apa doktor, tak apa ustaz, tak apa, kami urus. Dia ada penyakit. Kena sawan, gila babi, tuan-tuan. Kita ikhtiar jumpa pakar pediatrik, pakar kanak-kanak. Satu orang kanak-kanak, Dr. Husin di HKL tu, macam-macam obat. Ikhtiar habis ikhtiar, tuan-tuan. Akhirnya ikhtiar apa, tuan-tuan? Saya nak beritahu syafaat barakah Makkah dan juga kubur Rasulullah ni. Ikhtiar akhir sekali, kata ginilah, mudah-mudahan Allah Ta'ala makbulkan. Jomlah kita pergi buat umrah. Mintalah sungguh-sungguh dengan Allah di hadapan Kaabah. Jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, aku mengadu padamu dalam Masjid Nabawi itu, dalam Raudah. Nak jumpa dengan Nabi lama tak boleh, tuan-tuan, kan ramai orang kan. Minta sungguh-sungguh, ud'uni yastajib lakum, ud'uni astajib lakum, minta aku sempurnakan. Kan Allah Ta'ala sebutkan, falamma kashaf apabila iza massal insana durrun da'ani bijambihi qa'iman aw qa'ida. Manusia ni bila susah, iza massahul insana durru, bila susah, da'ani bijambihi, minta dekat pun minta, qa'iman, berdiri pun minta, qa'idan, duduk pun minta. Kita pun gitulah juga kan, dekat dengan Allah. Akhirnya dengan syafaat dan barakah, akhirnya bila kami balik, alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala, sembuh, tuan-tuan.
Demikian, ya kita nak kena yakin bahawa dalam Islam ini, kalau sakitnya bukan hanya rawatan secara zahiriyah, tetapi juga dengan ayatul Quran yang juga disebutkan sebagai ma huwa syifa'un wa rahmatul lil alamin. Perbanyakkanlah selawat kata junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha asyarata. Mudah-mudahan meraihkan dan merayakan kelahiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberikan nafas baru kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekali itu untuk pagi ini, mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مترودا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita dah masuk isyraq, bolehlah kita sembahyang sunat isyraq dulu dan boleh menikmati jamuan yang disediakan, insya-Allah.